Uthman radhiyallahu anhu merupakan khalifah yang ketiga daripada khulafa ar-rasyidin, yang mana daripada zamannya lah tercetusnya fitnah yang besar, yang disebut sebagai al-fitnatul kubra, fitnah yang terbesar, yang menyebabkan telah selepas daripada itu berlakunya fitnah tanpa henti, sehingga menyebabkan berlakunya mazhab-mazhab pemikiran Khawarij pada zaman Ali, kemudian lahir Syiah dan berbagai-bagai puak lagi, disebabkan kepada isu pembunuhan Uthman bin Affan. Uthman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari dalam Sahih al-Bukhari, Abu Musa memberitahu bahawasanya, dia kata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haitin min hitani al-Madinah. Aku pada satu hari berada dalam satu kawasan pagar, satu kebun daripada di Madinah. Faja'a rajulun, dia berada bersama dengan Nabi, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun fastaftah. Faja'a rajulun fastaftah. Satu orang datang minta nak masuk, nak buka. Kemudian dia pun bagi tahu Nabi lah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iftah lahu wa basyirhu bil jannah. Buka pintu tu, izinkan dia masuk dan bagi khabar gembira kepada dia dengan syurga. Jadi Abu Musa al-Asy'ari dia pergi buka. Fa basyartuhu bima qalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku pun bagi tahu dia kepada apa yang dia buka. Pertama dia buka, dia kata fa iza Abu Bakar Siddiq. Dia buka, rupanya Abu Bakar Siddiq. Fa basyartuhu bima qalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku bagi tahu kepada dia apa yang Nabi bagi tahu. Syurga untuk kau. Dia duduk lagi, thumma ja'a rajulun fastaftaha. Kemudian datang satu orang lelaki lain, dia minta nak masuk. Nabi SAW dia pun tanya Nabi kata iftah lahu wa basyirhu bil jannah. Buka pintu tu, bagi khabar gembira kepada dia dengan syurga. Fa fatahtu lahu fa idza huwa Umar bin Khattab. Aku buka pintu tu, rupanya Umar bin Khattab. Fa akhbartuhu bima qalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhu bima qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku pun bagi khabar gembira kepada dia lah apa yang Nabi SAW bagi tahu. Kemudian dia duduk lagi, thumma jaa rajulun istaftah. Kemudian datang lagi satu orang lelaki, dia minta nak buka lagi. Dia minta, boleh masuk? Nabi kata iftah lahu wa basyirhu bil jannah ala balwa tusibuhu. Buka untuk dia, bagi khabar gembira kepada dia dengan syurga di atas bala yang menimpa dia, yang akan menimpa dia. Apabila dia kata macam tu, kata dia, kemudian dia pun fafatah, dia pun buka. Tadi dia buka untuk semua Abu Bakar, Uthman, Abu Bakar, Umar, semua apabila buka dia bagi tahu syurga, semuanya fahamidallah, semuanya puji Allah Taala, alhamdulillah. Dia pun buka, tengok-tengok, kali ini fa fatahtu fa idza huwa Uthman bin Affan. Aku buka, tengok-tengok Uthman bin Affan. Fa akhbartuhu bima qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku bagi tahu kepada dia apa yang Nabi bagi tahu. Syurga di atas musibah yang akan kena kau. Hak yang dua tadi Nabi tak habaq. Fahamidallah. Kemudian dia kata Allah musta'an. Ya Allah, pada Tuhan lah minta tolong. Dalam sebahagian riwayat wa alaihi tuklan. Pada dialah kita bergantung. Dan memang berlakulah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, akhirnya pada zaman dialah rumah dia telah dikepung di atas fitnah.
yang kononnya dia menyeleweng pentadbiran kerajaan dan kemudian dibangkitkan isu yang Syiah bangkitkan. Kononnya yang layak adalah Ali, dan pada zaman itu Osman ni dia politik dia lain sikit pada Ali, pada Umar sebelum daripadanya. Umar dia ada ketegasan, bercampur bersama ketegasan itu dia banyak peraturan yang dia buat. Antaranya yang dibuat oleh Umar tak benarkan sahabat-sahabat yang utama ni keluar daripada Madinah. Jadi apa-apa senang nak rojok, dan supaya tak timbul, zaman dulu bukan ada WhatsApp, bukan ada handphone boleh dok call, ni hang cakap apa ni? Aku pening ni, kan? Tak ada. So mereka tak banyak pergi, mereka berada di sekitar Madinah. Osman, dia watak dia betul-betul beza dengan Umar. Umar watak dia tegas, sebab tu masa zaman nak lantik dia tu ramai orang takut. Orang tanya kepada Abu Bakar, atatruku lana rajulan ghalidhan syadidan, kau nak tinggal satu orang lelaki yang keras, Tapi bila mari Osman pula, masa dia naik tu, dia tak naik macam Umar. Dia naik melalui macam undi, macam pilihan raya sikit. Pasal pemilihan daripada 10 yang al-mubasysyirina bil jannah, yang diberi khabar gembira dengan syurga. 4 dah tak ada, 6 daripada pilihan itu dipilih, akhirnya semua tarik diri, yang layak masuk bertanding lah, orang dalam bahasa biasanya, Osman dan Ali. Tapi tak ada lah pergi buang undi di dalam peti. Cumanya Abdul Rahman bin Auf cuba mengambil pungutan suara. Belah mana majoriti rakyat? Sebab itu kadang-kadang kita dengar pada ayat-ayat yang awal, dalam riwayat-riwayat dia kata wa kana min syi'ati Utsman. Dia di kalangan Syiah Utsman, bukan Syiah tu. Maksud penyokong Utsman lah. Wa min syi'ati Ali, daripada Syiah Ali, bukan Syiah Ali tu. Maksudnya penyokong. Kalau tanya hang sokong siapa jadi khalifah, dia akan kata saya sokong Ali lah. Tentulah bila ada pungutan pendapat ni berbeza pandangan, tapi tak adalah siapa yang mengkafirkan sesiapa ataupun siapa yang menghukum orang lain. Majoriti setuju Utsman. Utsman watak dia pula berbeza. Orang dia lunak. Dan kita tahu bahawasanya Nabi SAW, sebab Nabi SAW Utsman, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni siapa dia? Anak Abu Bakar Siddiq. Dia riwayat hadis tentang pak dia, tentang Umar, tentang Utsman. Dia kata Nabi SAW, kana Rasulullah SAW duduk tidur di rumah dia. Kemudian dalam keadaan kashifan an fakhidhaihi aw saqaihi, dalam keadaan tersingkap paha ataupun betisnya. Maksudnya rawi syak, tak pasti tak ingat paha ataupun betis yang tersingkap. Maksudnya apa? Maksudnya benda ni khilaf. Sekali orang marah pula kan. Kalau benda tu confirm paha tak boleh dedah, tentu rawi tak akan khilaf. Tentu rawi tak akan keliru, takkan Nabi nak selak paha. Kashifan an fakhidhaihi aw saqaihi, dalam keadaan tersingkap pahanya ataupun betisnya. Fasta'zana Abu Bakrin fa'adhinalah. Abu Bakar minta izin dan Nabi izinkan. Wa huwa ala tilkal hal. Nabi dalam keadaan demikian, maksudnya tersingkap sama ada paha ataupun betis. Pasal apa ni? Rawi syak. Ada tak pasti. Maksudnya mereka tak anggap paha aurat lah. Kalau tidak tentu dia tak boleh nak syak. Summa sta'zana Umar, kemudian minta izin Umar. Abu Bakar siapa? Abu Bakar Pak Aisyah. Kemudian minta izin Umar, fa'adzinalah, Nabi izinkan. Wa huwa kadzalik, dia duduk dalam keadaan demikian juga Nabi, yang ni tersingkap tu. Fatahaddas, kemudian duduk bersembang. Tadi Abu Bakar pun duduk bersembang. Summa sta'zana Utsman, kemudian Utsman minta izin nak masuk. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi duduk. Wa sawwa thiyabahu,
kemudian Nabi perbetulkan baju dia. Abu Bakar ni siapa? Pak mentua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar siapa dia? Sahabat lah. Siapa dia? Menantu Nabi. Pasal apa menantu? Nabi kahwin dengan siapa? Hafsah. Abu Bakar pak mentua, Nabi kahwin dengan siapa? Aisyah. Jadi Umar apa? Menantu ke pak mentua? Pak mentua. Umar pak mentua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uthman menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uthman menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uthman ni Dzunurain. Dia kahwin dengan dua orang. Dzunurain, dia kahwin dengan dua orang. Dia kahwin dengan Ruqayyah, dia kahwin dengan Ummu Kalsum. Lepas Ruqayyah tak ada, kahwin dengan dua anak Nabi dia kahwin. Lepas meninggal seorang, dia kahwin seorang lagi. Bila Uthman masuk, dia apa betul? Nabi apa betul? Satu hari, Aisyah kata bukanlah hari itu juga. Aisyah tanya Nabi SAW, pasal apa Abu Bakar masuk macam tu juga, Umar masuk macam tu juga. Kenapa bila Uthman masuk kau perbetul baju? Nabi kata, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Takkah aku rasa malu dengan satu orang lelaki yang malaikat pun rasa malu dengan dia? Masuk Uthman ni pemalu. Pada hari dia dikepung, dia difitnah, dia dikepung, dia bimbang, dia dibunuh oleh puak pemberontak. Pemberontak kepung, pemberontak datang daripada Mesir, datang daripada Basrah dan Kufah, cuma tidak datang daripada wilayah Syam kerana di sana ada Muawiyah. Syiah tak setuju dengan Uthman ni, sebab Uthman ni Bani Umayyah. Kita dok kata Muawiyah Bani Umayyah, Uthman Bani Umayyah. Dan Uthman bertemu dengan Nabi SAW pada datuk Nabi Abdul Munaf. Orang Melayu kata Abdul Manaf. Abdul Munaf. Dia bertemu di sana. Daripada datuk sama, tok sama, tok nek sama. Uthman bin Affan. Sebab itu bila fitnah berlaku, pemberontak datang kepung rumah Uthman. Sahabat radhiyallahu anhum ramai yang pergi haji. 12 tahun Uthman memerintah. Dulu buku-buku darjah tingkatan 6 kita di sekolah-sekolah menengah kita ada tulis benda yang sama. Burukkan pemerintahan Uthman. Dia kata Uthman ni 6 tahun memerintah bagus, 6 tahun lemah. 6 tahun Uthman memerintah dalam keadaan banyak bagi kepada adik-beradik, dia kata. Dia kata Uthman amalkan kronisme. Ini tak benar. Ini tak benar. Uthman memerintah, Nabi bagi tahu banyak dalam riwayat Uthman di atas petunjuk. Sehingga apabila depa kepung rumah Uthman, sahabat-sahabat ramai pergi haji masa musim haji. Depa ni keluar dalam berkeadaan pakai ihram. Orang sangka depa nak pergi haji. Rupanya orang semua pergi Madinah, pemberontak ni depa ribu-ribu orang, depa mari kepung. Orang lain semua pergi Mekah, pemberontak ni ribu-ribu orang, depa pergi mai Madinah. Depa kepung rumah khalifah. Sebahagian sahabat-sahabat Nabi cuba nak lindungi Uthman. Uthman tak bagi. Uthman ni dia tak mau orang bergaduh kerana dia. Padahal patut dia benarkan dia dilindungi pasal dia khalifah. Dan ini panjang cerita alasan-alasan dia. Dia nak jadi sebaik-baik anak Adam. Dia tak mau yang membunuh, biar yang kena bunuh. Cuma bila dah kepung, depa tak bagi dia semayang di masjid Nabi, depa tak bagi dia minum air, terpaksa dia minum air masin. Uthman ni dia dulu dia wakaf, kita akan tengoklah ada video cerita projek wakaf Uthman. Dia wakaf daripada zaman dulu sampai hari ni ada akaun di Saudi nama Uthman bin Affan. Hasil daripada wakaf Uthman tu dah jadi berapa, tak tahulah berapa banyak, ratus-ratus juta. Macam daripada projek tu dia wakaf, berkembang wakaf dia. Banyak benda dia wakaf. Bila depa kepung rumah Uthman bin Affan, depa kepung rumah Uthman. Uthman naik dalam sebahagian riwayat, dalam hadis ni dalam Bukhari, lebih panjang lagi dalam riwayat-riwayat lain seperti dalam Tirmizi. Dia naik atas bumbung. Sebahagian dia naik tempat tinggi.
Pemberontak duk keliling rumah dia. Osman ni kita kena tahu dia dibunuh dalam ketika dia pecah masuk rumah dia, ketika dia baca Quran dalam keadaan dia berpuasa, mereka bunuh dia dan darah itu masih ada lagi pada mushaf yang mana Osman baca Quran, masih tersimpan pada hari ini. Masa dia duk kepung kalut nak penanya ataupun nak ambil nak bunuh dia. Ini semua, yang ni sahabat tak terlibat. Yang ni panjang cerita, boleh baca buku saya tentang pertelingkahan para sahabat. Saya tulis tentang sejarah Osman. Boleh baca buku lain, samalah. Saya salah satu, saya sebut buku saya lah. Saya kata, dia suruh baca buku dia seorang. Osman bin Affan, masa tu dia naik atas bumbung. Dia kata, anshudukum billahi wal Islam. Hal ta'lamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal madinata wa laysa biha ma'un yusta'dhabu ghairu bi'ri rumah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yashtari bi'ra rumah fayaj'al dalwahu ma'adila'il muslimin bi khairin lahu minha fil jannah. Dia tanya, dia naik atas bumbung tu, dia tengok pemberontak ramai. Mereka tak bagi dia minum air. Dia kata, kamu tahu tak bahawasanya Rasulullah mari ke Madinah, semasa tu tak ada telaga air tawar yang boleh orang minum, kecuali telaga rumah. Nabi kata, siapa yang beli telaga rumah dan jadikan, cedokkan dia, dalwahu ma'adila'il muslimin, cedokkan dia bersama dengan cedokkan kaum muslimin, yakni dia wakaf lah, semua orang boleh pakai, semua orang boleh minum, bi khairin lahu minha fil jannah, dia dapat masuk syurga kalau dia buat dengan jujur. Kata Osman, fashtaraituha min sulbi mali fa antumul yaum tamna'unani an ashraba minha hatta ashraba min ma'il bahr. Aku pun belilah telaga rumah tu dengan duit aku sendiri. Karena Nabi kata macam tu. Tiba-tiba hari ni hampa tak bagi aku nak minum sikit pun daripada air tu, sehingga aku terpaksa minum daripada air laut. Tinggal air masin kat dia. Depa ada yang jawab, Allahumma na'am, ya kami tahu. Tapi keras kepala, pemberontak. Kemudian Osman tanya dia apa? Anshudukum billahi wal Islam. Hal ta'lamuna anna masjid dhaqa bi ahlihi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yashtari buq'ata ali fulan fayaziduha fil masjid bi khairin lahu minha fil jannah. Kamu tahu tak, masjid dulu sempit. Kemudian Nabi kata, siapa yang beli tanah keluarga si fulan, kemudian tambah untuk kawasan masjid dengan jujurnya, dia buat dengan ikhlas, bagi dia syurga. Betul Nabi kata. Kemudian dia kata Osman, fashtaraitu min sulbi mali, aku beli daripada duit aku sendiri. Wa antumul yaum tamna'unani an usalli fiha raka'atain, sedangkan hari ni hampa halang aku nak sembahyang 2 rakaat pun tak bagi kat masjid. Ni pemberontak ni sejarah sedih hitam umat Islam timpa Uthman bin Affan. Mereka kata, Allahumma na'am, ya Allah kami tahu. Kemudian kemudian Uthman kata, anshudukum billahi wal Islam, aku seru nama kamu dengan nama Allah dan Islam. Hal ta'lamuna anni jahaztul jaisal usrah min mali, kamu tahu dah aku tolong siapkan tentera bagi perang Tabuk dengan harta aku sendiri. Kata Allahumma na'am, kami tahu. Kamu tahu tak bahawasanya Nabi, kerana Nabi kata siapa yang siapkan jaisul usrah bagi dia syurga. Kami tahu. Kemudian hampa tahu tak bahawasanya anshudukum billahi wal Islam, aku panggil hampa atas nama Allah dan Islam. Hampa tahu, hal ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kana ala thabirin bi Makkah wa ma'ahu Abu Bakar wa Umar wa ana fataharrakul jabal. Hampa tahu tak? Nabi satu hari duduk di Mekah, duduk atas bukit Thabir. Aku, Abu Bakar, Umar dan aku. Fataharrakul jabal. Bukit itu bergerak. Hatta tasaqatat hijaratuhu. Sehingga batu-batu dia jatuh. Masa tu Nabi SAW kata, uskun Thabir. Fa inna alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Senyap wahai bukit. Sesungguhnya di atas kamu ada seorang Nabi, seorang siddiq dan 2 orang mati syahid. Siapa dia 2 orang tu? Siapa 2 orang tu? Omar dan Osman. Omar mati dibunuh ketika sedang solat subuh. Ditikam oleh Abu Lu'lu'. Dia panggil, Syiah panggil Baba Syuja', bapa keberanian. Sebab tu di Iran, kubur Abu Lu'lu' diraikan besar-besaran. Kerana kejayaan membunuh Umar bin Khattab. Dan Osman akhirnya dibunuh. Dia apa kata Allahumma na'am ya. Kemudian Osman kata Allahumma syahadu, Allahu akbar, syahidu li wa rabbu Ka'bah wa inni syahid. Allahu akbar. Mereka menyaksikan demi Tuhan Ka'bah, sesungguhnya aku ini syahid. Maka Osman mati dibunuh. Selepas Osman mati dibunuh, para sahabat pun berbeza-beza pendapat. Ada yang sokong Ali naik, ada yang kurang setuju masa tu Ali naik. Bukan kerana tak setuju ke Ali, tapi rasa keliru nak menuntut balas siapa yang bunuh Osman. Bila kita dengar peristiwa pembunuhan Osman, mungkin kita tak sangka buruk sangat pada Muawiyah pasal dia marah. Tapi masalah bila mereka marah, mereka tak tahu nak salahkan siapa. Maka berlakulah perselisihan di antara kerajaan Ali dan sebahagian para sahabat radhiyallahu anhu. Az-Zubair ibn al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah dan selainnya berbai'ah dengan Ali. Nubayyuka ala an tuqima hududallah. Kami berbai'ah dengan engkau di atas dasar engkau menegakkan hukum Allah. Apa hukum Allah kata? Kena bunuh balik orang yang bunuh Osman. Bila mereka nampak Ali tak boleh ambil tindakan, pasal susah, geng pemberontak tu join tentera. Dia duduk di Madinah, tak boleh pergi mana. Ali pun mula-mula bukan nak pegang jawatan tu. Dia pedesak. Akhirnya Aisyah, Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair, mereka keluar ke Basrah. Keluar. Pergi Mekah, buat haji. Lepas tu mereka keluar. Akhirnya berlakulah peperangan Jamal, peperangan Siffin, yang membabitkan peperangan sesama orang Islam. Puluhan ribu yang mati. Ini fitnah. Fitnah yang dahsyat dalam sejarah Islam. Duka cita kita baca sejarah. Semuanya kerana para pemberontak. Tapi tak apa, kita balik pada hadis ni.